sedang mendengarkan SPRM 360 dibawakan oleh Mac FM, My Anti-Corruption Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perangi rasuah. Sekarang ini anda sedang mendengarkan slot SPRM 360 untuk musim yang ketiga dan iaitu sebuah program yang bakal mengupaskan isu semasa mengenai rasuah. Anda juga boleh dengarkan kami melalui www.mac.fm dan juga saluran Facebook Live Mac FM. Dan jomlah kita ramai-ramai share link Facebook ini agar ramai lagi yang menonton. Saya pasti anda yang bersama kami di Facebook Live kami dah nampak sebenarnya siapa tetamu kita pada hari ini. Kan? Dan baiklah, tanpa melengahkan masa, saya nak perkenalkan tetamu pada minggu ini iaitu Dr. Ahmad Idham Ahmad Nazri, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS. Selamat datang Doktor, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih menjemput. Terima kasih juga sudi luangkan masa bersama kami hari ini. Dan topik yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah industri seni masih adakah talian hayat? Dan baiklah Doktor, kita sedia maklum COVID-19 ni sudah hampir genap setahun. Itu pada bulan 3 lah kan. Dan pelbagai sektor terjejas sejak dari tahun lepas hinggalah sekarang ni kalau kita tengok balik. Dan adakah ia juga menjejaskan FINAS sendiri? Dan apakah perkembangan terbaru FINAS sekarang ni, tambah-tambah lagi dalam orang kata keadaan pandemik sekarang ni? Okey, FINAS kita seperti mana semua sedia maklumlah, memang kita bertanggungjawab untuk melihat membangunkan industri kreatif. Itu adalah salah kita punya forte lah, supaya FINAS adalah satu perbadanan yang ditubuhkan untuk melihat pada sudut membangunkan industri kreatif. Jadi apabila kita cakap tentang pembangunan tu, of course dalam keadaan pandemik ini itu bukanlah alasan untuk kita tidak boleh membangunkan industri. Cuma mekanisme dia bagaimana. So cuma di sini suka saya tekankan bahawa apabila saya mula menerajui semula FINAS pada bulan 6 tahun lepas, apabila di tengah-tengah COVID itu, pandemik itu, saya bersyukur kerana ketika itu saya mendapat satu direction yang amat nyata daripada yang berhormat YB Datuk Saifuddin, Menteri Komunikasi dan Multimedia, ketika itu mengatakan bahawa we make it simple, create as much peluang pekerjaan yang ada. Meaning to say, kawan-kawan kita di bawah sana susah, bantu mereka boleh keluar daripada pandemik ini punya kesusahan. So disebabkan itu, I think direction is very clear. That's why kalau kita tengok FINAS daripada awal lagi, kita telah merangka berbagai program, antaranya FINAS Prihatin, di mana kita bagi bantuan-bantuan kewangan dan juga bantuan-bantuan saran hidup yang mana kepada mereka yang terjejas. Dalam masa yang sama juga kita telah membuat satu program dipanggil Pelaksana Pelan Langkah Segera Industri Kreatif, di mana kita menurunkan hampir 40 juta dana untuk merancakkan kembali dunia penerbitan ketika itu, penerbitan filem, penerbitan drama dan juga penerbitan dokumentari. Begitu juga penerbitan PSA dan dana-dana mikro. Dana-dana latihan pun kita ada turunkan juga masa ketika that was last year. So jadi this year kita meneruskan juga legacy itu, especially bila baru-baru ni kita kena PKP, dan Alhamdulillah kita come up with a new package yang kita panggil Prisma, package rangsangan industri kreatif, yang mana ini adalah satu package yang pertama-tama kalinya, ulung kali, di mana dia terletak di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia yang menggabungkan semua agensi dan jabatan melaksanakan satu kempen yang sama atau satu program yang sama yang dinamakan Prisma, dan FINAS terletak di bawah itu. Jadi sekarang ini dengan Prisma ini dan juga PKP pun Alhamdulillah kita dah pergi ke PKPB, penggambaran pun boleh dilaksanakan indoor dan outdoor mula esok, dan pawagam juga dah boleh mula secara totalnya juga mula esok. Jadi Prisma ni datang tepat pada waktunya untuk ada suntikan dana dan suntikan ekonomi kepada pembangunan ekonomi industri kreatif. So these are the things yang kita tengah buat sekarang. Okay, baiklah. Dan kita nak masuk ke topik yang serius sikit, itu rasuah lah kan. Okay, baiklah, rasuah dalam industri perfilman. Apa pandangan doktor? Adakah ia serius ataupun sebaliknya? Dia macam ni. Dia ada dua angle yang kita kena lihat di sini tau. Dalam industri perfilman, antara pembikin dengan agensi, macam FINAS ataupun dengan RTM ataupun dengan mana bernama, yang mana orang industri akan involve secara tak langsungnya untuk menerbitkan apa-apa konten ataupun menerbitkan apa-apa produk daripada FINAS ataupun daripada RTM. Satu lagi lah daripada sudut aspek di dalam komuniti itu, antara penerbit dan pelakon, penerbit dengan pekerja belakang tabir, yang mana
aktiviti-aktiviti itu sebenarnya pun ada berlaku juga, budaya-budaya melobi apa semua, tapi sama ada dia sampai ke rasuah atau tidak, itu dua perkara yang amat beza kita has to treat lah. Cuma hari ni saya cuma boleh fokus pada antara agensi dengan pembikin filem lah, sebab saya tak nak nanti masyarakat di luar ingat apabila kita bercakap tentang rasuah dalam industri kreatif ni dia pukul rata. Kan nak dapat job dengan producer pun kena rasuah. Kan, so I think that things I don't think so it happens lah dalam industri, kerana benda tu melibatkan antara individu-individu dan kepakaran profesional. Tapi apabila kita melihatkan daripada sudut agensi kerajaan yang especially Finas, hot seat pula tu di sini, dan juga perbadanan yang manage ratusan juta grants yang dipertanggungjawabkan oleh kerajaan, of course nasib-nasib itu adalah satu perkara yang bagi saya tak nafikan bahawa akan ada usaha-usaha begitu ke arah itu. Cuma bezanya di situlah pucuk pimpinan dia sama ada di mana you, di mana posisi you, sama ada you nak melayan atau tidak. Saya juga personally berdepan dengan beberapa keadaan lah, sebab saya ini adalah kali kedua saya masuk Finansan, term kedua daripada kerajaan lama dan kerajaan yang terkini. Jadi apa yang saya lihat ialah saya kena lebih berhati-hati daripada sudut permainan gambar. Persepsi dia lebih susah apa tahu you? Kita kadang-kadang tak buat pun, tapi gambar yang diambil apabila orang berjumpa dengan kita, dia boleh manipulatekan isu as though as kita ada some interest towards somebody yang jumpa kita. So these are the things yang today agak lagi sukar untuk kita control kalau kita tidak bijak dalam memastikan bahawa apabila kita buat kerja kita itu kita tidak berdepan dengan isu perceptions ataupun manipulation oleh orang daripada satu keping gambar saja. Walaupun kita tak buat sebenarnya. Ya, saya boleh berkongsi satu keadaan di mana I think last year apabila isu satu isu naik dan satu gambar saya dengan satu kumpulan ini yang konon-konon dah jumpa dengan saya, kata okey Finas dah setuju memberi ini. Dia lupa bahawa sebenarnya benda tu tak berlaku pun. Sebab kalau you nak apa daripada agensi, kita ada tata cara dia. Betul. Kita ada next statement, you kena masuk. Kalau tender, kena tender. Kalau sebut harga, kena sebut harga. Kalau pitching, kena bagi pitching. Tapi disebabkan itu seolah-olah orang mengatakan bahawa look, CEO dah bagi projek kat sipolan ni. Sebabkan sekeping gambar sekeping gambar punya isu, dan benda tu jadi kecoh satu industri. Dan alhamdulillah lah pasal benda tu tidak ada bukti bertulis. Jadi bagi saya I manage to diffuse, but these are the challenges lah. The challenges yang kalau you tanya I dalam industri kreatif hari ini, perkara itu akan ada unsur-unsur untuk orang mencuba dan ada unsur-unsur untuk orang mengusik. Tapi bagi saya it's up to me. It's up to pucuk pimpinan atasan, diri kita sendiri. You want to terima tawaran itu ataupun you nak buka pintu yang diketukkan itu atau tidak. So this is where saya sentiasa berhati-hatilah kat situ. Maksudnya rasa ni bermula daripada diri kita sendiri. Bagi saya yes. Kalau you tak buka pintu tu takkan buka. Betul. Orang mengetuk tu saya tak boleh kata no lah. Memang orang mengetuk pintu itu sentiasa ada. In fact kalau di SMS, sebab tu saya kadang-kadang sekarang nak jawab SMS pun saya tak berani. Kalau orang cakap pasal projek, saya takkan jawab kat SMS sangat. Pasal bagi saya kadang-kadang bila saya kata okey je, dia orang okey dah dapat. Dia screenshot, dia viral kata CEO kata dah okey dah dapat. These are all the experience yang saya lalui, yang kadang-kadang saya pun bersalah sebab kita datang daripada industri. Kadang-kadang kawan-kawan kita dalam industri ni ramai. Kalau orang kata kalau CEO Finas akan bagi projek kepada orang industri itu dah ada conflict of interest, saya kata macam tu masak lah saya. 99% orang dalam industri ni semua kawan saya kata kan. Cuma bezanya they have to go proper channel lah. Kan? Cuma kadang-kadang adalah orang tanya minta nasihat here and there, kita balas, tapi kadang-kadang orang boleh manipulate pula jawapan kita itu. So these are the things, the challenges yang I'm facing now lah. Maksudnya kita kena berhati-hati juga dalam sangat kena berhati-hati. Okey, kita nak tahu juga kan, adakah doktor sendiri pernah orang kata mempunyai pengalaman peribadi mengenai rasuah? Okey, di dalam Finas macam saya cakap lah, usaha-usaha untuk mengetuk pintu tu memang banyak lah. Saya tak nafikan perkara itu, cuma saya terangkan cara baik. Hari ni saya cakap kerajaan hari ni adalah dah lebih tulus. Kita tak perlu membawa budaya lama untuk melobi everything semua, guna surat wahyu everything semua. Tak perlu, sebab go proper channel pun you dah boleh dapat. So kenapa you nak kena guna begitu dan membuatkan kita berdua dalam risiko? Betul. Jadi sebenarnya saya selalu educatekan pada pemain di luar sana, mengatakan bahawa di Finas sekarang kita very straightforward. Kita ada pitching, masuk, you dapat pitching, dan kita ada panel yang menentukan, dan kita ada jawatan kuasa yang meluluskan. Dia tidak lagi kuasa veto CEO menentukan segala-galanya. Itu satu alhamdulillah lah, at least dia cover saya dan cover tu. Tapi dalam industri, pengalaman saya di dalam industri pernah juga di mana ada orang yang minat nak buat filem, datang dengan duit yang begitu banyak,
offer kita untuk buat sebuah filem, kadang-kadang kita tanya, you ada banyaknya duit cash nak buat filem, kenapa you tak simpan dalam bank? Kenapa you nak cash? So jadi that is where kadang-kadang kita tanya nasib baik ketika itu, masa ni I was on the younger days lah. Bila tanya kawan, rupanya budaya macam cuci duit, isu cuci duit, everything semua. Sebab industri kreatif ni antara industri yang paling mudah nak buat kerja tu. Ketika itu, you buat filem, you cash out, you bagi semua transaction dia banyak cash. Kan? Cash, bayar artis semua cash. At the end of the day, bila collection tu dapat, dia bersih lah. So these are the things yang bagi saya kadang-kadang dulu, saya juga hampir juga terperangkap dengan tu. Dengan apa ni orang kata, offer-offer sedemikian. Jadi these are the things yang saya tak terkejut hari ni. Ramai juga dalam industri yang berdepan dengan tawaran-tawaran begini. Just berhati-hatilah. Kadang-kadang kita tak perasan kenapa bagi cash, kenapa tak masukkan nak transfer. Sebenarnya benda tu yang kita kena tahu. Ya, as simple as that. You datang dengan cash banyak depan mata untuk buat filem. Saya kadang-kadang tertanya, kenapa tak guna transaction bank? Saya kata kan, kena buat. Tapi saya tak nafikan juga, saya tak salahkan juga orang industri kreatif. Pasal bagi kita orang industri, kita adalah orang kreatif yang mana kerja kita nak buat job je. Kita nak berkarya saja. So sudut keuangan tu bagi kita, orang nak bagi, ambil je lah. Kan? Tapi tak boleh sebenarnya. Tapi kadang-kadang kalau kita tak berhati-hati, takut kita terlihat bersubahat dalam itu. Itu je selalu saya pesan kepada players dekat luar sana. In case you have this kind of situations, just come to finance ataupun maybe kita kena bincang dan kita kena react sedikit, because dah ada kes-kes dia, tiba-tiba kita dengar orang ni dah kat dalam, tiba-tiba nama dia naik ke peringkat satu lagi, kata alamak, bukan dia ni ke yang nak fund, contoh macam tu kan. So these are the things yang kita kena lebih hati-hati lah. Kiranya terperangkap lah kan, secara tak secara tak orang kata sangka-sangka atau secara tak disedari. Okey, baiklah. Adakah berlaku rasuah, penyelewengan dan juga salah guna kuasa dalam peruntukan ataupun pemberian geran kepada sesebuah syarikat, iaitu proses penapisan filem ataupun syarat untuk wajib tayang dan tayangan filem di panggung wayang? Ada tahu wujud unsur rasuah? Dia macam saya cakap tadi, kalau you buka pintu itu, boleh wujud lah. Sebab kuasa tu di tangan you. Sebab tu macam saya, recent ni pun banyak juga, saya juga terima banyak orang kata, I cannot say fitnah lah. I boleh kata beberapa kenyataan yang mengatakan ada unsur katakan favoritism, ada unsur yang kita bagi direct nego, everything semua. In fact, saya sendiri pun kena. Recently pun kena. Ada orang mengatakan bahawa banyak projek diberi pada kawan-kawan. Ada orang kata projek-projek ni adalah saya proksi pada syarikat-syarikat ni. Tapi saya berpegang pada satu je. Kalau kalau kita tak buat dan kata kita benda tu salah, saya tak perlu takut. Berani kena benar, takut kena salah. Sebab saya sampai cakap ke orang, kalau ada, tunjuklah bukti. Cakap mulut, cakap kat social media ni, I think semua orang boleh buat. Tapi dia lupa, you mengundang satu bahaya pada you yang saya boleh saman fitnah pada you. So jadi selalu saya kata, kalau kita tidak ada bukti yang kukuh, jangan bercakap. Jangan sewenang-wenang yang menuduh, kerana you akan juga tertakluk kepada tata cara perundangan yang mungkin terkena pada you. Tapi macam saya cakap tadi, kalau you katakan kalau nak buka pintu itu boleh, saya tak nafikan tak boleh, memang boleh, tapi you ambil risiko lah. Dan saya tak ambil risiko tu. Cuma hari ni alhamdulillah di finance, macam saya cakap, kita dah ada kita punya lapisan-lapisan saringan, lapisan-lapisan evaluasi, proses evaluasi dan kelulusan yang mana kita pecah. Dia ada jawatan kuasa, kita pecah dia punya stage di mana di situ kita ada check and balance. Macam saya, terus terang saya cakap, semua dana-dana dalam finance, dana-dana especially dana-dana kandungan digital, satu pun tidak melalui kelulusan saya. Saya tidak membuat satu kelulusan pun. Saya tidak duduk dalam jawatan kuasa pelulus pun. Perkara itu ada satu jawatan kuasa atas saya lagi yang akan evaluate balik apa yang kita propose untuk diluluskan. So meaning to say dia ada check and balance. Dia tak ada kuasa veto lagi. Tidak ada istilah kuasa veto. Maksudnya mengikut tata cara yang betul lah. Even kalau you cakap pasal terhadap wajib tayang pun, kita ada jawatan kuasa yang dalam tu bukan saya chair pun. Kita ada juga ahli perbadanan kita chair, yang mana kita sama-sama ada collective decision. Cuma saya happy kali ni apabila saya masuk finance lah, bila dengar ada jawatan kuasa ni, adalah kita membuat satu collective decision. Kita tidak ada satu single-handed decision anymore di finance. In fact, dana latihan kita pun sekarang mereka kena pitching, dan ada jawatan kuasa yang akan meluluskan sama ada pitching tu nak atau tidak. So di sini sebenarnya kita akan cuba mengekang untuk orang kata budaya-budaya lobby pada seorang individu. Sebab diorang pun tak tahu siapa jawatan kuasa yang akan ada bersama ketika itu untuk meluluskan satu-satu dana itu.
Okey, baiklah. Pada tahun 2018 kan ada filem prolific, arahan daripada Namron, Wan Tu Jaga, mesti tahu kan. Dikritik kerana didakwa memburukkan imej anggota keselamatan. Pada pandangan doktor sendiri, adakah industri hiburan sudah bersedia ataupun lebih terbuka untuk menerbitkan lebih banyak lagi naskah yang memaparkan sisi gelap negara seperti filem ini? Benda ni baru-baru ni saya berbincang juga dengan geng-geng dengan pihak-pihak kementerian juga tu. Saya tanya kat diorang, untuk pembikin filem, diorang bersedia untuk buat apa saja. Tapi adakah kebebasan itu diberi? Di Malaysia ni kita masih terikat banyak dengan kebebasan berkarya itu, kerana kita masih ada tertakluk dengan garis panduan Lembaga Penerbitan Filem. Tapi bagaimanapun saya kata benda tu dia ada baik ada buruk dia. Ada sebab kenapa kena ada. Cuma kalau you tanya I daripada sudut creativity sebenarnya as a creative person, kita suka buat benda-benda yang membongkar benda-benda yang lebih realism dan benda-benda yang boleh merelatekan dengan masyarakat kan. Tetapi hakikatnya whether can we do or not, that's another issue. Satu. Keduanya, adakah penonton kita ready? Kita juga berdepan dengan kadang-kadang kita tertanya, boleh je kita nak buat filem-filem yang lebih daring, yang lebih ganas, yang lebih mencongkel isu-isu yang lebih deep. But macam isu itulah, adakah penonton kita bersedia? Kita mungkin boleh berbincang dengan Lembaga Penerbitan untuk memberi sedikit kebebasan karya. Tapi kita tanya-tanya, adakah penonton kita bersedia? Especially sekarang semua orang boleh jadi reporter. Betul. Semua orang boleh jadi pengkritik filem di sini. So, jadi sometimes orang yang penonton juga harus bertanya pada diri mereka. Dalam diorang nak tengok suatu perkara itu, adakah mereka bersedia untuk menerima perkara itu? Especially bila kita letak dari kelompok rakyat Malaysia. Kadang-kadang the beauty part of it, penonton kita ni yang kita dah buat study, kalau orang luar buat dia tak kisah. Kalau Amerika buat ke, Europe buat ke, bangsa luar buat tak kisah. Tapi kalau Malaysia buat, tak adalah, tak berlaku lah kat Malaysia benda ni. Ini pengkaryaan ni tak buat research lah, tak ada itu. Tapi kalau orang luar buat, dia okey. Dia boleh terima, macam saya pernah cakap dululah. Dia boleh terima, macam kalau kita ambil cerita Superman lah. Dia boleh terima seorang lelaki pakai sayap kan, dan pakai pakaian begitu kan. Dia punya underwear keluar pun, dia boleh terbang pun, kita boleh terima. Cuba Malaysia buat. Confirm dia kena kritik. Jadi these are the things I think kita kena tengok. Kita kena lihat daripada penonton kita, adakah mereka bersedia filem bagaimana. Jadi balancing yang tu yang agak sukar lah. That's the challenge lah. That's the challenge. Okay. Bagi doktor sendiri, doktor rasa penonton boleh terima tak kalau kita mungkin buat yang berdasarkan macam cerita daripada Namron tu? Saya macam saya cakap lah, in term of agenda, kalau saya letak sebagai agenda Finas, agenda Finas, of course kita nak melihat suatu karya-karya tu boleh pergi sampai ke tahap antarabangsa, menembusi pasaran antarabangsa. Tapi karya-karya itu kadang-kadang mungkin tidak sesuai untuk penontonan tempatan, atau mungkin penonton tidak boleh terima. That's why I say the challenge is to balance. Jadi that's why untuk sekarang ni kalau you tengok di bawah YB Menteri Datuk Saifuddin, recently kita memang telah berbincang, kita rasa macam ni lah untuk kita menggerakkan. Kita dah melancar kita punya Road to Oscar punya program, di mana kita merangkakan 5 tahun ke 10 tahun punya perancangan untuk kita akan menembusi pasaran antarabangsa, dan insya-Allah kita menangi satu prestige punya award, Oscar ke ataupun mana-mana award yang prestige. Tetapi dalam masa apa kita tertanya-tanya, apakah konten kita? Konten kita nak letak konten apa? So jadi disebab itulah kita nak start dengan kita panggil konten kenegaraan. Konten kenegaraan ni bukan cerita pasal epic je. Kenegaraan ni lebih pada nation building. Mungkin kita nak memperkasakan kita punya budaya kita, memperkasakan juga kita punya adat kita, di mana kita ada multiracial country, di mana kita mungkin nak melihat satu filem yang boleh menggabungkan elemen Melayu, Cina, India atau etnik dalam satu filem yang mana mungkin orang luar lebih minat tengok itu. So these are the things yang kita nak, fasa pertama kita nak look into cerita-cerita berbentuk kenegaraan. Cerita ini orang komersial mungkin tak buat. Sebab mereka tahu bahawa cerita ni mungkin tidak dapat pulangan secara komersial. Tetapi as a government, untuk kita mendidik dan membina minda masyarakat ke arah filem-filem yang kita nak pertontonkan ke masyarakat tempatan dan antarabangsa, kita kena buat filem macam ni. Kita kena mula buat filem macam ni. Kerana saya percaya orang luar nak tengok Malaysia, nak tengok intipati kita. Jadi kita kena cari identiti filem kita. So dalam mencari identiti filem itu, fasa pertama kita nak go for nation building punya content. Itu dana filem kenegaraan, dan dana tu dah keluar pun.
Okey, baiklah. Sekiranya sekitar November 2020, SPRM melancarkan siasatan iaitu berhubung dakwaan penyalahgunaan dana hasil kutipan royalti di mana hak cipta lagu yang diterima oleh industri muzik di Malaysia. Sebagai orang kuat dalam industri hiburan, bagaimana isu ini boleh memberi kesan buruk kepada industri hiburan secara keseluruhannya? Okey, kalau ikut daripada sudut mekanikal yang you cakap tentang tu, dia bukan di bawah final lah. Maknanya royalty muzik ni dia direct oleh satu yang kata independent party. Tetapi kalau kita lihat daripada dia punya gist of royalty yang apa tadi you cakap tadi disalahgunakan, of course sebenarnya apabila satu penyalahan guna, apa yang berlaku ialah duit itu tidak boleh distribute kepada orang yang patut distribute. Disebabkan itu mungkin pembikin dia atau pemain dia, penyanyi dia atau pelakon dia ataupun dia punya lyricist dia tak terima duit itu. Jadi bila duit tak sampai kat mereka, apa yang berlaku ialah kitaran ekonomi itu tak berlaku. Mereka tidak boleh menggunakan balik duit itu untuk berkarya. So what is going to happen apabila duit itu diseleweng ataupun penyelewengan berlaku ataupun berlaku sesuatu yang tidak sepatutnya berlaku, duit itu tidak sampai kepada orang yang sepatut dapat, apa yang akan berlaku ialah dia akan ada gencatan kepada aktiviti aliran ekonomi itu. So di secara tak langsung, of course industri muzik itu sendiri akan terkesan. Dia simple. Duit kalau tak turun, macam mana kita nak gerakkan balik? How are we going to reinvest back? Dan duit tu kalau pergi pada orang lain, macam sebelum ni saya kata, duit filem kalau pergi kepada orang yang bukan orang filem, dia akan buat construction. Dia tak akan buat filem. Tapi kalau duit filem diberi pada orang filem, dia akan buat balik filem. So jadi saya ada tim dulu, ada kes di mana dana-dana filem ni banyak dapat kepada mereka yang bukan pembikin filem. One off contractor pun boleh dapat kan, dulu penjual kereta pun boleh dapat dana filem. At the end of the day, keuntungan itu dia plowing back to the industry. They might not, dia mungkin akan plow sikit sini, masuk pula dalam industri mereka. Kita tak nak, kita nak duit industri kreatif dibagi balik pada industri kreatif, kerana kita wujudkan kitaran ekonomi itu. Barulah semua orang dapat kerja. Pembangunan ekonomi industri kreatif tu dapat dilihat secara holistik. Okey, kita ada soalan iaitu ada yang bertanya, Tuan CEO Finas, betul ke pemberian geran filem hanya kepada orang-orang tertentu saja? Ada kroni ke? Kalau ada bukti kan bolehlah cakap kan. Tapi hari ni saya kata tak adalah. Sebab macam saya cakap, lapisan untuk buat dana filem, dia ada satu lah, you kena pergi for pitching. Dalam pitching tu dia ada satu jawatan kuasa yang kita panggil jawatan kuasa evaluasi. Dalam jawatan kuasa evaluasi tu kita ada berapa parti, daripada kementerian ada, daripada penggiat industri ada, daripada academician ada. So di situ ada satu jawatan kuasa yang akan evaluate you punya proposal. Lepas daripada proposal itu, kita angkat pula kepada jawatan kuasa pelulus. Jawatan kuasa kita melihat lagi adakah proposal tu align ataupun inline dengan kita nampak kekuatan dia boleh inline dengan kita punya matlamat untuk membangunkan industri. So jadi isu dia sekarang ialah yang saya nampak lah, bila dia kata kroni, saya faham kenapa. Sebab kadang-kadang dia kata orang di dalam tu kenapa dia yang dapat. Isu ni bukan isu kroni. Isu ni orang itu memahami nak buat satu proposal yang bagus. Kan? Sebab at the end of the day, proposal tu yang akan bercakap. Bukan kroni. You kroni macam mana pun, kalau proposal you jahanam, macam mana nak bagikan? Because at the end of the day, jangan lupa, filem itu akan dipertontonkan di Pawagam atau di kaca TV ataupun di mana-mana platform OTT. So orang akan judge balik. Jadi on our side, kroni macam mana, kalau cerita tu teruk, takkan kita letak kat Pawagam, because dia akan backfire balik semua orang. Jadi saya nak isu kroni. Tapi macam saya cakap lah, isu saya ni kerana orang cakap kroni, kerana ramai penggiat filem dapat balik. Sebab semua tu kawan saya. Saya tak nafikan. Tapi even though dia kawan, because kita orang dalam industri, but I have to remain I have to know how to remain my distance dengan diorang, dan let your product speak, let your proposal speak, let your karya speak. Itu yang saya selalu tekankan. Okey, diharapkan terjawablah soalan daripada Cik Pisang tadi. Okey, kita ada satu lagi soalan dari Facebook Live kita, iaitu daripada Wan Nuraisyah Isa. Sebelum kita berehat, Doktor, saya sedang menonton series dirilis, iaitu Ertugrul, betul? Recommended oleh 1MDB. Tak jema, walaupun satu season series lebih 70 episod dan syarat juga dengan pengajaran dan nilai murni, dan di mana series ini juga telah memenangi anugerah Golden Globe. Bila agaknya Doktor rasa Malaysia akan capai tahap ini, mungkin menang Oscar? Itu saya cakap,
di bawah ekspresi YB Menteri, memang kita dah rangka satu perancangan untuk Loto Oscar itu. Cuma persoalan dia di sini ialah apa konten kita nak buat. Selama ini memang kita ada banyak perancangan, tapi apa yang kita tidak kemas, apa yang kita tak teliti ialah satu-satu kemenangan yang akan dapat itu daripada konten, iaitu produk. Jadi sekarang ni macam saya cakap, kita di Malaysia pun kadang-kadang kita keliru identiti filem Malaysia tu apa. Kalau I tanya you hari ni, kalau you nak cakap filem Malaysia tu filem apa? Kalau saya, adakah filem berbahasa Melayu itu filem Malaysia? Adakah filem berbahasa Cina itu filem Malaysia? Atau bahasa India itu filem Malaysia? Atau bahasa Kadazan atau itu bahasa Malaysia? Itu you cakap. Tapi mungkin masyarakat di luar sana tak nampak begitu. Sedangkan kita ingat satu, kita mempromosikan Malaysia sebagai Malaysia truly Asia, a multiracial country. Di dalam di semua saya combinekan dengan pelancongan. Di dalam industri pelancongan, apabila kita memposisikan nama Malaysia di mata dunia, kita kata Malaysia truly Asia. Satu, dan kita memperkasakan the unity, the multiracial lah kan. Tapi di dalam filem tak ada. Kita kurang cerita-cerita yang impression masyarakat luar. Jadi di situ yang kita kena kaji. That's why saya kata filem-filem yang kita nak lihat, adakah filem multiracial is identity filem Malaysia. That's why for now, the fasa pertama kita go filem kenegaraan yang saya buka kepada semua idea-idea kreatif untuk melihat di mana yang kita boleh katakan identiti filem Malaysia itu apabila kita nak angkat keluar. Dia kena bermula daripada situ. Kalau kita sendiri tak yakin identiti kita tu apa, macam yang puan tu cakap tentang isu konten dalam itu tak ada isu. Kita boleh letak macam-macam isu dalam cerita kita. Tapi image dia, wajah dia ataupun dia punya roh di belakang cerita tu apa. Saya bagi satu contoh, cerita Slumdog Millionaire, India. Okay, it's an Indian film, tapi it's not directed by Indian, tetapi dia won an Oscar. Tapi dia cerita pasal masyarakat di India. Tapi cerita itu kalau kita tengok daripada cerita Hindustan, cerita India dan lain, orang India takkan buat cerita macam tu. Tapi kenapa orang luar akan buat cerita India begitu dan menarik perhatian masyarakat luar dan memenangi Oscar. So these are all the kajian-kajian yang kita buat. Begitu je yang recently Parasite. Dulu orang kata, kalau cerita bukan bahasa Inggeris susah menang. Parasite menang. So apa dia? Dan Parasite adalah satu cerita yang dibuat oleh orang Korea, didirect oleh orang Korea, diproduce oleh orang Korea, dan dia pun menang. So these are the things yang kita kena cari. Malaysia duduk di mana? Di mana kita duduk? Slumdog Millionaire is one of the best modul yang untuk kita kaji, dan kajian itu kita tengah buat, dan that's why kita keluarkan filem kenegaraan punya dana nak mencongkil idea-idea daripada pengguna kita yang hebat-hebat di luar sana, come to Finas, create something that we can create our own identity untuk kita start to fight. Kita nak pergi Oscar tak susah, masuk je bertanding. Tapi adakah pertandingan kita masuk dengan satu produk yang kita dah nyata apa yang kita nak main? Sebab at the end of the day, tak ada satu filem, tak ada satu kemenangan Oscar ke apa yang menang bukan pasal konten atau produk. It has to come with content first. Betul. Okey, baiklah, kita nak berehat seketika. Kita sambung selepas ini tentunya di MFM, My Anti Corruption Channel.
bersyukur kepada Tuhan karena mencapai bahagia selagi hayat ada. Hanya Engkau kekasihku, hanya aku kekasihmu. Dengan satu rasa dalam dua jiwa, kita ditakdir bersama. Hanya Engkau kekasihku, hanya aku kekasihmu. Dengan satu rasa dalam dua jiwa, kita ditakdir bersama. Hanya Engkau kekasihku, hanya aku kekasihmu. Dengan satu rasa dalam dua jiwa, kita ditakdir bersama. Hanya Engkau kekasihku. Trivia SPRM 360. SPRM dipantau rakyat. 5 badan pemantau yang mengawasi SPRM ditubuhkan melalui peruntukan undang-undang dan secara pentadbiran. Mereka terdiri daripada individu yang dipilih kerana integriti dan kepakaran dalam bidang masing-masing, mewakili rakyat Malaysia bagi memastikan SPRM menjadi sebuah suruhanjaya yang bebas, telus dan profesional. Mereka adalah Jawatan Kuasa Khas mengenai rasuah, Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah, Jawatan Kuasa Aduan, Panel Perundingan dan Pencegahan Rasuah, serta Panel Penilaian Operasi. Anda sedang mendengarkan SPRM 360 dibawakan oleh Mac FM, My Anti-Corruption Channel. Mac FM, My Anti-Corruption Channel. Anda masih bersama saya Maria di slot SPRM 360 dan kita juga bersama Dr. Ahmad Idham bin Ahmad Nazri, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS. Siapa yang tak kenal kan? Hero apa ni? Cinderella. Alamak. Okey, baiklah. Kita nak teruskan dengan soalan daripada para pendengar kita, di mana ada satu soalan daripada Diana Hanim. Macam mana filem yang sepatutnya ditayangkan di pawagam tapi tayang di TV dapat untung ke? Apa komen doktor? Dia sebenarnya tak ada isu sebab pawagam ke TV ke apa, it's just a platform untuk tayangan. Tapi selalunya as a penerbit, pembikin filem, dia tahu bagaimana nak bermain dengan bisnes di dalam industri kreatif ini. Kalau you nak main platform TV, ada cara dia. Kalau you nak main platform pawagam, ada cara dia. Dan kadang-kadang platform pawagam dan TV dua-dua pun kita tayang. Cuma that is the business model yang ada, telah digarapkan, tak ada isu untung rugi kat sini. Sebenarnya semua platform itu akan boleh menjana pendapatan pada penerbit. Banyak atau sikit je beza dia. Tapi for you to more understand, you kena faham how the industry kreatif punya business ecosystem dia bergerak. Then you will understand apa beza platform di pawagam, di OTT, di TV, semua tu ada sebab-sebab dia dan semua tu sebenarnya ada peluang untuk menjana pendapatan. Okey. Dan ada lagi soalan itu daripada Nur Idayu. Katanya orang sekarang ni lagi senang nak akses movie luar negara. So ramai yang memilih movie luar negara berbanding filem Malaysia sendiri. Apa pandangan doktor? Itu cita rasa masing-masing lah. Saya susah nak komen in term of apabila kita tentang hak penontonan. Tapi inilah challenges yang selalu saya tekankan. Budaya kita, budaya setengah-setengah pembikin filem ni, dia ada dua budaya tau you. Satu lah bila dia buat filem, bila orang tak tonton dia marah orang. Satu lah bila dia buat filem, bila orang tak tonton dia kata itu kelemahan dia dan dia akan buat juga betulkan kelemahan dia untuk buat satu produk yang untuk menarik penontonan orang. Saya pernah kata dulu macam isu-isu dulu apabila filem-filem box office Malaysia, tiba-tiba dikatakan ini sipolan-sipolan ni kalau buat filem untuk duit. Tapi saya kata inilah pemikiran ideologi yang kita betulkan sebab tidak ada istilah siapa buat filem tu untuk duit. Orang buat filem untuk penontonan. Untuk penonton. Sebab automatically apabila you berjaya mendapat mata penonton yang ramai, automatically income you akan tambah because orang akan bayar. Lagi ramai orang nak tonton filem you, lagi ramai orang akan bayar. Tapi istilahnya ialah you nak meningkatkan penontonan filem you. Of course kita tidak boleh memuaskan hati semua orang. Kan? Sehari-hari kita dalam hall ni pun semua orang hari-hari tak makan nasi. Ada juga yang makan Maggi, ada yang makan mie, ada yang makan apa ni mihun kan, ada yang suka makan lontong. So selera tu berbeza-beza. Cuma
Kalau tanya saya, ini adalah normal di dalam industri kreatif hari ini apabila penonton itu adalah kita punya challenge untuk mendapat dia punya eyeballs. Sama ada penonton tu akan tengok produk luar atau dalaman, itulah the challenge yang kita kena hadapi. Dan that's the fact that where kita kena lihat bagaimana kita nak mendapat penontonan itu untuk pergi ke kata produk tempatan. Macam yang puan tu cakap, okey, dalam satu aspek mungkin yes, tapi dalam satu aspek mungkin no, sebab kita tengok juga slot-slot drama-drama petang kan, yang sekarang kan sampai 7 juta penontonan, 8 juta penontonan, ramai, banyak lagi konten-konten tempatan yang mendapat tempat. Dan sekarang TV station Malaysia pun dah bekerjasama dengan OTT platform. Saya tak boleh mention kat sini lah macam nanti promote diorang, tapi di situ menunjukkan bahawa sebenarnya di platform-platform macam Netflix ke atau iFlix mana-mana ni, it's just a platform penontonan. Tapi konten itu sebenarnya at the end of the day, kalau orang nak cari, orang akan carilah platform-platform mana. Kan macam dulu kita ada dalam TV3 kita ada Tonton. Dulu kita ada macam Astro, kita ada Astro Go punya platform. So these are the platform-platform yang untuk menarik lagi mata penonton untuk tonton. Bottom line je lah produk itu. Kalau produk itu kuat, orang akan cari. Kalau produk itu tak kuat, salah penonton. Kita pula kena cari bagaimana nak dapat produk itu penontonan je. So these are the things yang saya kata these are the business module dalam industri yang orang kena faham. Okey, baiklah. Satu lagi daripada Miza Abdul Manaf, drama ataupun filem di Malaysia ni patut highlight isu rasuah dalam agensi penguatkuasaan macam filem Serpico. Apa komen doktor? Aduh, itu luar bidang kuasa saya nak komen pada hari ini kan. Kalau kita berbalik kepada apa yang kita discuss tadi adalah tentang kebebasan berkarya, itulah antara challenges challenges yang perlu kita hadapi as pembikin pengkarya tempatan. Dan on Finas punya side juga kita memang tahu perkara-perkara itu adalah challenges yang perlu juga kita undertake. That's why saya cakap baru-baru ni je kita berbincang tentang how kita nak upliftkan lagi kebebasan berkarya untuk penggiat-penggiat tempatan ini, supaya apabila mereka dibandingkan dengan produk luar tu, kita bandingkan diorang dalam platform yang sama. Sekarang produk luar kita lihat kebebasan berkarya dia lebih bebas daripada pengkarya tempatan. Tapi isunya lah, adakah kita nak begitu atau kita nak create our own identity dengan, walaupun kita kebebasan kita kurang, tapi kita ada satu identity yang mungkin boleh menambat hati penonton dan juga penonton tempatan dan luar. So these are the things yang kita punya study yang kena lebih-lebih nyata lah. Kita kan say that just kerana orang luar bebas, kita pun nak bebas. But at the end of the day, where is our identity? Cakap kan, these are all, kadang-kadang kita tengok macam filem Iran, kan dia ada identity dia sendiri. Even Korea sampai sekarang, dulu masa mula-mula dia masuk, dia ada identity dia sendiri. So where are we? So these are the things yang kadang-kadang kita kena ada check and balance, yang kita kena do a thorough study supaya benda ni tidaklah dalam kita nak membuka kebebasan itu, jangan sampai dia menghilangkan kita punya identity filem tempat kita sendiri. Okey, baiklah. Ada satu soalan panas daripada Siti Hanisuraini Nizam. Katanya sekadar pertanyaan, betul ke artis ni kalau dia ada skandal dengan orang atasan senang nak naik? Apa komen doktor sendiri? Orang atasan saya tak tahu ke dia isu dia artis dengan orang atasan ni macam mana, how do we go about because penentu satu job adalah penerbit. Dia tak ada kena mengena orang atasan yang penerbit itu. I don't know whether dia maksud orang atasan tu adalah penerbit dapat job. Rasanya penerbit tu mungkin kalau dia tak ada appetite penerbit, bagi saya macam ni lah, at the end of the day you nak lobby macam mana. Sebab dia lupa satu benda tau. Kita lupa, bukan dia, saya bukan menuduh siapa-siapa. Kita lupa satu benda. You nak lobby ke, you nak dapat job ke, okey, itu satu cara you, okey lah, itu you punya business operandi you lah. Tetapi penghujung je, you lobby macam mana, tapi kalau lakonan you tak diterima penonton, ataupun karya tu tak diterima penonton, lobby you tak ke mana pun. Sama juga kan? Sama juga, because that's why I always cakap, the ultimate judge dalam industri kreatif adalah penonton. Apa, di mana nilai sebuah filem itu terletak pada penontonnya. Di mana nilai box office-nya juga terletak kepada kuasa pembelian penontonnya. Tidak ada satu karya boleh kata I dah buat ni, I kata karya I hebat tanpa, okey, kalau you nak kata karya you hebat, justifikasinya di mana? Mesti dekat penonton. That's why kita datang dengan ratings. That's why kita datang dengan followers. Begitu juga dekat sini. Kalau kata you tengok hari ni kan, macam ni kita nak tahu artis tu popular, follower dia ramai. You taklah menidakkan hakikat bahawa kalau follower ramai, takkan artis tu tak popular. Tak logik. Kan? Walaupun orang kata ada setengah tu boleh beli follower ke apa, tapi I don't think so. Benda tu happens secara commercial, but at the end of the day we know, because advertising company ataupun mana-mana orang nak buat untuk produk dia orang punya engagement dengan artis, dia will look into the popularity.
So kalau dia kata nak dapat peluang pertama dengan cara begitu, I tak boleh lah nak comment on that matter. Sebab masing-masing ada cara dia untuk kita mendapat peluang pertama. Tetapi apabila dapat peluang, doesn't mean that dengan cara itu penentu yang you confirm akan popular dalam industri. Yang menentukan you akan boleh bertahan popular dalam industri adalah penonton. Okey, baiklah, kita berbalik kepada topik kita pada hari ini, di mana sejak akhir-akhir ni kita sering dengar keterlibatan segelintir artis ni, khususnya pelakon yang terlibat dalam aktiviti tidak sihat. Ada juga yang didakwa terlibat dengan kes pengubahan wang haram. Apa pandangan doktor sendiri perkara berkenaan dengan isu ini? Okey, saya lihat daripada dua angle lah. Satu lah sama ada dia tahu atau tidak. Angle pertama, dia memang tahu benda tu dan dia masuk. Itu bagi saya kita tak boleh kompromi, meaning to say you dah tahu you masuk kenapa. Tapi yang saya nampak kebanyakannya lah, kes-kes yang saya nampak sendiri lah, mereka tak tahu. Macam saya cakap dari awal-awal tadi, pasal isu duit yang bawa kita cash. Pengkarya. Saya ada skrip. Katakanlah saya ada skrip, saya bawa lah skrip saya ni. Tiba-tiba saya jumpa you. You kata okay, you minat skrip ni. Pasal kita tidak akan, kita nak apa ni orang kata, memancing investor melalui karya. So kata skrip tu you nak, tiba-tiba you datang, you bagi I duit, I takkan tanya you duit dari mana. Kan? Tapi kadang-kadang kita tak tahu. So ini antara senario. Satu lagi lah, hari ni artis-artis bila popular, dia orang buka bisnes. Betul. Kan setengah orang, okay, you dah popular, I nak jadikan you spokesperson I bagi you share ni, you buka I punya company ni, you buka jual produk I ni. Dan artis okay, offer. Dia takkan tanya orang tu datang duit daripada mana. So banyakkan kes lebih kepada gitu. Dan saya nampak bahawa artis-artis ni kadang-kadang bila mereka melihatkan bahawa orang datang nak invest, of course lah, it's a business. Betul. Tetapi siapa yang tak nak terima? But I do believe at the end of the day, kalau as long as you go, cuma saya nasihatkan diorang go legal lah. A proper contract, semua ada. Sebab at the end of the day, jangan sampai kalau diorang tu terkena, terlibat sekali you bersubahat. But yang mana yang tahu dan bersubahat, itu no question asked. Itu you sendiri cek penyakit. Tapi saya lebih menasihatkan mereka, whatever it is, if you are in doubt, bring a lawyer and make a proper agreement. Because you can never go wrong. Hak diorang nak datang duit dari mana kita nak tahu. Takkan nak tanya you, duit you dapat banyak-banyak ni, you buat apa? Yelah, tak proper pula kan. Kan, nanti orang kata, Ida nak invest, wajar pula si dia ni kan. Terus tak jadi bagi. Okey, baiklah. Boleh doktor kongsikan dengan pendengar inisiatif yang dilaksanakan dalam industri filem bagi meningkatkan takbir urus dalam pencegahan rasuah? Macam saya cakap tadi, sebenarnya hari ni Alhamdulillah, daripada arahan daripada Yang Berhormat Menteri, Datuk Seri KSU juga, sebenarnya memang kita tengok kepada kita punya governance balik. That's why kita dah melihat balik tata cara apabila kita melalui satu proses pelulusan itu. Proses-proses apabila kita mengumpulkan dana. Proses-proses siapa jawatan kuasa. That's why saya kata, today tidak ada lagi satu autonomi bahawa aku yang melulus. Tak ada. Dia adalah satu jawatan. Di Finas kita mengamalkan bahasa, dia mesti ada konsensus daripada satu jawatan kuasa punya pelulus. Baik FIMI, Filem Malaysia Incentive pun, kita ada jawatan kuasa juga. Dana DKD, kita ada jawatan kuasa. Jadi di situ yang mana kita bersidang, dan di situ juga kita menilai. Supaya tidak ada istilah bahawa aku yang menentukan projek ni, aku yang menentukan sign projek ni. Tidak ada lagi budaya itu. Di sini yang penambahbaikan yang paling ketara apabila saya masuk Finas kali ini dah berlaku, di mana hari ini everybody ada chance untuk mendapat atas hasil karya mereka. Cuma karya tu kena bagus lah. You kena menambat hati jawatan kuasa. You tak payah perlu menambat hati CEO. CEO tak ada kuasa. CEO hari ni tak ada kuasa veto. CEO cuma dia kadang-kadang berada dalam jawatan kuasa itu, kita boleh memberi pandangan kita. But it has to be a consensus punya decision. No more of single decision. Dan kita nak baca satu komen daripada pendengar kita, di mana topik best sebab kami peminat filem ni pun tahu how struggle orang-orang seni ni. Apa komen doktor? Pun tahu how struggle, memang struggle lah. Especially now kalau kita tengok, macam sebab tu saya kata, antara benda yang mengecewakan lah orang industri, dia tahu kita struggle, ialah budaya cetak rompak lah. Aktiviti gejala-gejala cetak rompak ni. Kita selalu mengatakan bahawa untuk kita mengekang cetak rompak tu berlaku agak sukar. Memang kita continuously kita buat. Tapi kita juga faham bahawa tanpa penonton, tak ada cetak rompak tu. Maknanya kalau tidak ada orang yang nak menonton karya cetak rompak pun tak akan hidup. Tapi yang kadang-kadang kita punya kekecewaan di dalam industri adalah kenapa masih ada penonton yang nak
menyokong aktiviti cetak rompak ini. Padahal mereka nak tengok sebab itulah mereka beli kalau cetak rompak. mereka mengetahui betapa struggle yang mereka macam diorang ni adalah kita ibarat rezeki rimau. Kan dia mana ada apa ni orang kata dalam bisnes dalam industri kreatif ni adalah kebanyakan mereka adalah freelancer. Kan kebanyakan mereka adalah bekerja sendiri. So jadi mereka bergantung kepada job atau karya-karya itu untuk memberi mereka pendapatan. Tapi kalau karya mereka yang diorang buat, penonton pula tidak support dengan menonton secara halal, kan, menonton kalau di pawagam pergilah, sokonglah, belilah tiket, sebab tiket duit you sebenarnya bagi makan kepada mereka dan anak bini mereka. Tapi kalau you menjadi orang yang contribute kepada cetak rompak, sebenarnya indirectly you sebenarnya yang membunuh industri kreatif. Kita sebenarnya yang membunuh industri kreatif, especially saya cakap kat generasi muda. Kalau you menyokong cetak rompak punya tu, indirectly sebenarnya ialah isu integriti pun boleh. Kita boleh ambil you tindakan, tapi sebenarnya you membunuh industri itu yang mungkin satu hari industri ini akan hilang. Yang akan, apabila industri hilang, yang akan terkesan ialah generasi muda juga. Peluang you tak dapat lah. Betul. Jadi kenapa you nak sokong pada perkara yang mungkin akan membunuh industri you sendiri dan generasi you sendiri? Kalau dia kata pada kita okey. Kita generasi yang lama-lama, kita dah ada, kita punya foundation, kita dah adalah few business lain yang kita lihat. Tapi generasi muda yang baru nak masuk industri kreatif, bayangkan industri itu dah tidak wujud disebabkan penularan aktiviti cetak rompak yang membunuh industri itu. Itu lagi bahaya. Okey. Bagaimana anak seni boleh menyumbang kepada peningkatan integriti dan juga pencegahan rasuah dalam kalangan masyarakat? Satulah dia jangan terlibat. Dan itu paling penting. Keduanya macam apa ni on Fina punya side, this way kita juga ada buat PSA kempen bersama anak seni menunjukkan some of them icon, di mana mereka juga harus menunjukkan apa ni diorang punya komitmen ataupun support kepada program-program kita di dalam education, dalam kita educatekan industri di luar sana atau masyarakat di luar sana, memberi pengajaran, memberi pendedahan dan memberi pemahaman. So anak seni diorang popular, some of them icon. If icon diorang hanya nak menunjuk produk je lah. Tapi kalau diorang as an icon juga diorang nak menyumbang kepada CSR kind of things untuk mendidik anak-anak muda kepada anti rasuah ini. So on Finas memang program-program itu kita sentiasa akan bekerjasama, especially dengan SPRM, yang mana kita merasakan bahawa anak seni boleh terlibat di dalam program-program sedemikian. Baiklah, masyarakat barat menjadikan filem sebagai ejen propaganda. Apa pandangan doktor sendiri sekiranya industri seni negara memperbanyakkan lagi filem-filem berkaitan rasuah dan juga salah guna kuasa? Kita tak ada masalah. On film kita lagi suka. Cuma macam saya cakap tadi lah, apabila kebebasan berkarya tu ada limitation dia, kadang-kadang karya itu sendiri agak sukar untuk diangkat. Diangkat. So jadi perkara-perkara begini, saya kata dalam kita nak mengangkat karya-karya sedemikian, kita juga kena melihat daripada sudut di mana level kebebasan karya kita yang ada hari ini. Macam you cakap tadi lah, filem Wan Tu Jaga pun jadi isu kan. Sedangkan dia mengangkat benda yang memang berlaku. Kita tidak menafikan bahawa benda itu tak berlaku, sebab kalau tidak, tak adalah isu-isu penangkapan dalam media kita nampak. Kan? Pegawai atasan kena, orang-orang VIP kena kan. Tetapi persoalannya apabila kita filmkan, masyarakat tak boleh terima pula. Kan? Kesediaan masyarakat untuk menerima filem macam tu pula tak ada. Jadi how we want to balance it, that is the challenge lah, macam saya cakap tadi. Okey, kita nak baca komen dari Farzana Muhammad Fauzi. Katanya teringat pula kat hero drama Cinderella. Petang-petang setia bertunggu depan TV. Ramai peminat Cinderella ni. Terima kasih lah kerana ingat lagi saya, walaupun dah, I think Cinderella dah tahun 97 kan. This already like 20 over years lah kan kat situ. Terima kasih lah. Jangan suruh saya berlakon balik Cinderella, cukup lah. Okey, satu lagi, katanya harap Finas dapat bagi insentif pada pihak produksi bagi menerbitkan drama bersiri melibatkan isu konspirasi penyelewengan rasuah di dalam sesuatu organisasi yang melibatkan penglibatan berbagai pihak, di samping diselitkan dengan kisah cinta dan konflik keluarga, bagi menarik minat penonton selain dari kisah isu cinta dan juga konflik keluarga semata-mata sekadar pandangan. Itu tiada masalah. Macam saya cakap lah, dana itu memang ada. Dana untuk dana filem ada, dana untuk drama bersiri ada, dan kita punya plan yang terbaru ni Prisma pun ada. So jadi persoalannya adalah kalau ada cerita-cerita macam tu, kalau you rasa you can bring that kind of story, come and pitch to Finas. Kita ada panel dan kita akan guide you all tu. Kita will always welcome. Lebih-lebih cerita-cerita begini memang kita welcome pun. Sebab kita pun nak lari daripada cerita-cerita kekeluargaan, cinta kan,
anak rahsia kahwin dengan tu orang ni mak bapak tu, saya tahu bahawa ramai orang kat London kata sampai bila filem-filem stroke filem Malaysia ni begitu. Persoalannya cerita-cerita sekarang tengah rating tengah tutup. Jadi saya tak boleh salahkan TV station kena keluar, tetapi ia tidak menjadi alasan untuk kita tidak keluar daripada kepompong tu dan mencuba benda yang baru. Especially on finance, kita harus macam saya cakap di bawah dana kenegaraan, kita memang nak explore perkara-perkara yang lebih pada nation building, kind of storytelling. So welcome, come to finance, dan kita ada slot-slot itu yang boleh kita bincang. Satu lagi itu daripada Norizan Abu Samah, katanya players juga harus diberi ilmu untuk kesedaran money laundering, etc. dan juga finance. Jom buat program ke seminar ke dengan bahagian pendidikan SPRM. Sebenarnya perkara itu dah dalam perbincangan dah. Kita akan come up with satu program baru. In fact selepas ini pun insya-Allah saya akan berjumpa dengan pengarah dan kita akan bincang lebih lanjut, kerana perkara ini sebenarnya dah bincang daripada last year selepas yang kita buat ikrar bebas rasuah. Tapi ketika itu saya keluar daripada Finas dan saya baru masuk balik. So jadi memang saya nak meneruskan. That's why I come today. Sebenarnya dalam radio ni satu hal, satu lagi saya nak melihat kolaborasi between Finas dan SPRM di dalam kita mewujudkan konten-konten. Tak kira lah filem ke, drama ke, PSA ke, short film, dokumentari, di mana kita boleh contribute dan menggunakan industri kreatif untuk membantu SPRM di dalam mendidik dan mewar-warkan isu-isu integriti dan pelan anti rasuah ni. Akhir sekali Doktor, bagaimana Doktor melihat prestasi SPRM? Dia simple. Sekarang siapa yang tak takut dengan SPRM? Lebih dalam keadaan social media hari ni, macam saya cakap lah, saya sendiri pun takut dengan SPRM. Maknanya ada gentarnya itu, kerana saya kena takut. Kalau saya takut tu, jadi saya tahu bahawa saya sentiasa diawasi, kan. Jadi bagi saya, apabila penguatkuasaan SPRM dan banyak kita dah tengok kes-kes result yang keluar daripada SPRM, itu menunjukkan bahawa kita jangan mengambil mudah bahawa apa yang kita buat yang salah itu tidak akan datang. It's matter of time, cepat atau lambat. So better don't do, rather than you buat dan you rasa lepas hari ni, tapi it might come later. Dan kita ada satu soalan lagi daripada ada soalan macam soalan SPM ni. Bukan soalan lah, macam komen. Itu daripada Rahmat. Cerita Wan Tu Jaga pun okey, mengesahkan pegawai korup kita. Betul cakap. SSY Wan Tu Jaga menang apa ni festival film. Kan ketika itu, sebab tu kata on finance punya side kita tidak ada masalah untuk mengangkat apa saja konten. Yang mana kita tidak ada bias konten kena itu ini. Tapi persoalan kat sini juga adalah challenges pengkarya itu sendiri untuk keluarkan konten-konten sedemikian, kerana kita sedia maklum bahawa kebebasan berkarya mereka tu masih lagi ada limitation yang tidak sebebas kalau kita lihat daripada negara-negara lain. Tapi itu yang kita sekarang nak balance kan. Okey, baiklah. Sampai di sini saja perkongsian kita pada tengah hari ini. Walau bagaimanapun, dalam keadaan sekarang, kita tahu industri ini terjejas, tapi rasuah dan juga salah guna kuasa bukanlah alternatif untuk meraih keuntungan. Ini kerana pelbagai orang kata talian hayat ataupun bantuan disediakan untuk meningkatkan ekonomi dalam industri. Betul tak? Betul. Betul. Okey, dan terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Ahmad Idham Ahmad Nazri, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS, kerana meluangkan masa untuk temu bual ini. Untuk makluman, slot SPRM 360 akan bersiaran sebanyak 13 episod setiap hari Khamis jam 11 pagi hingga 12 siang hari. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama di MAC FM, My Anti Corruption Channel. Terima kasih Doktor. Sama-sama.